Okay, kita start with tutorial from point 2. Hari itu kita berhenti pada question number 4. Hari ini kita sambung dengan soalan nombor 5. Okay, kita dah pick a few sample. Okay. Semua dah bersedia? Dah? Alright. Kita tengok soalan. Let's look at for question 5A. Okay. Dah jumpa ke belum? Soalan dia suruh use substitution method to find the following integral. Okay. Dah. Okay. Alright. Soalan dia adalah integrate. We want to integrate x plus 3 x square plus 6x to the power of 4 dx. Okay. Ada lagi ke nak masuk? Okay. Maybe repeat balik ya. Question 5A asks to use substitution method to find integrate x plus 3 x square plus 6x to the power of 4 dx. Okay. So, awak akan pilih u yang ada kuasa kan? Pilih yang dalam bracket dengan kalau kau tengok kat sini dia ada kuasa 1, kuasa 4. So, pilih yang kuasa 4. Ambil u equals to x square plus 6x. And then kalau kita differentiate, we get 2x plus 6. Kat sini, x plus 3. So macam mana nak adjust dia? Macam mana nak adjust dia? Suppose kena factor 2. Ni sepatutnya, ini dia punya pilihan u dia ni okey. Dia differentiate ni pun okey. Tapi bila dia nak du ni, sepatutnya sebelum nak du ni, awak factor dulu. Maksudnya lebih baik lah. Okay. Lebih baik kalau kita factor 2. Dia akan jadi du dx equals to 2x plus 3. Then, kalau tengok dekat soalan, part ini akan jadi u kuasa 4. X plus 3 dx ni, kita boleh adjust kat sini. Dia akan jadi du over 2 x plus 3 dx. And then bila ganti sini dia akan jadi integrate u kuasa 4 du over 2. Ini betul lah. Kat sini betul. Cuma bila tutorial dia tak ada masalah sebab dia ada jawapan akhir. Betul? But exam tak ada jawapan akhir. So dia awak kena practice. Konsep awak mesti ukur. Mesti betul lah. So awak tahu bila nak ganti dia. Okay? So then integrate, lepas kita dah ganti, we substitute, maksudnya kita dah change equation to in term of u, then we integrate 1 over 2, integrate u power 4 du ni, dia dapat 1 over 2 u power 5 over 5. Bila kita dah integrate, we must put plus c. Tak kisah walaupun dia u, mesti letak plus c. So ni kena tambahlah, kena pun betul. Then baru kita tukar balik, we change back answer in term of x. So final answer ni betul lah. Cuma ni kena perbaiki dari segi penulisan. Writing solution tu. Writing step tu kena betul. Maksudnya dia punya main konsep tu dah ada. Cuma kena tulis bagi betul, bagi jelas lah. Okay. Sampel yang kedua ni, seperti yang Media sebut, first dia mesti pilih u and then differentiate and then kita adjust kan, kita factor. Factor 2. Nampak tak? Tulisan dia kecil. Okay, and then
Dia dapat du over 2 x plus 3 dx. Dia ganti dapat integrate u kuasa 4 du over 2. So then kita integrate dan ganti balik jawapan dia. So ini yang Madam tak lah. Sampel yang kedua ni cara sepatutnya. Ni Madam tak awak adjust macam ni lah. Boleh? Okay. So topik satu ni dia based on maksudnya selain konsep dia kena ada latihan lah. So kalau awak buat tutorial tak ada masalah, insya-Allah. Okay, so kalau tengok yang bagi sampel kat Medium tu, yang hantar tutorial tu, tak sampai separuh lah. Medium kira tak sampai separuh lah. Yang lain tu buat ke tak buat? Okay. Sepatutnya awak buat lah. Kalau awak nak score, awak kena buat. Okay. Apa yang nanti, kalau hari tu Medium dah sebut, chapter ni, dia masuk kat mana? UPS dengan assignment. So assignment tu memainkan peranan markah PB awak. Dia sangat banyak compare tu UPS tu single-single lah kan. Okay. Maksudnya cara bila dia assignment kita memang strict bila langkah-langkah kerja. Apa yang Madam tegur dekat awak ni, inilah yang awak kena ambil berat dalam assignment. Okay. Alright, kita move kepada question 5B. Okay, seperti question 5A, first kena pilih U dia. Kita pilih U, kalau untuk kes soalan ini, integrate x square plus 1 over 3 e power x cube plus x. Kalau pattern ini, kita ambil kat mana dia punya U? Kita ambil dekat kuasa E tu kan? X cube plus x. Then kalau kita differentiate du dx, we get 3x square plus 1. Dia ada tak kat sini? Ada tak kat sebelah dia? Ada tak x square plus 1 over 3? Tak ada. So then awak kena buat apa? Awak kena adjust je lah. Sama ada awak darab, awak factor. So kalau nak dapat x square, kena factor. We must factor. Kalau sini 3x square, kena factor. Nak dapat x square, from 3x square, we factor. Factor 3. So we factor 3, we get suppose du dx equals to 3x square plus 1 over 3. So ada tak ni? Dia nak muncul kan? So then awak adjust lah kat situ. So jadi dia akan jadi du over 2 equals to du over 3 equals to x square plus 1 over 3 dx. Barulah awak ganti kat sini. Sini. Okay. Bila ganti barulah dia dapat integrate eu du over 3. Dapat macam ni lah. Okay. So then bila dah ganti, we integrate dapat 1 over 3 e power u plus c. Dan baru kita tukar balik jawapan dia. Okay. So dia bukan meja salah lah. Maksudnya Madam suruh tambah dia. Supaya jelas awak punya working step tu. Alright. Kalau B pula. Adakah dia seperti yang sepatutnya? Ini seperti yang Madam sebut tadi lah. Maksudnya first, dia pilih U, then dia differentiate, then dia factor, lepas tu dia ganti, integrate terhadap U, dan dia tukar balik jawapan dia dalam X. Okay. Dari segi Madam tengok, awak punya solution tu, awak suka buat solution tu tepi. Maksudnya, macam ni kan? Madam pun tak tahu kenapa tak sambung bawah ni. Ini tak meja sangat. Ada yang dia suka tulis tepi. Dia tulis 2 baris, equal, sambung tepi ni. Equal, 2 baris, sambung tepi lagi. Equal. Kalau sepatutnya, sambung bawah. Maksudnya kalau awak nak jimat kertas, sila garis
Kalau nak jimat kertas lah. Garis tengah macam ni. Awak tulis sebaris je. Sambung bawah, sambung bawah, sambung bawah. Okay? Boleh faham awak nak jimat kertas kan? Kalau guna tab tak ada masalah lah. Awak boleh adjust seperti awak nak. Alright. Okay, clear? 5B? Okay, next we move to 5C. Okay, yang ni Madam rasa ada banyak pattern Okay. Untuk 5C, soalan dia integrate ln x square over 2x dx. Apa maksud ln x square ni? Kalau kita tulis ln x square dengan ln x square, ini sama ke tak sama? Tak sama. Yang kita nak adalah yang ini kan? Ini soalan dia. Apa maksud ni? Ini maksudnya this is ln x multiplied by ln x. And this one? Yang ini? This is ln x times x. Ini kalau kita buka dia jadi apa ni? Ln x tambah ln x. So ln x tambah ln x dia akan jadi 2 ln x. This is actually 2 kat ni, dia boleh bawa ke depan dah, dia jadi 2 ln x. So ini kena bezakan dia. Okay. So jadi untuk soalan ni, for sure awak pilih u dia as ln x. Then bila kita differentiate, we get 1 over x. Dekat sini dia ada 2. Betul? Am I correct? Then bila awak ganti, awak hanya boleh ganti dekat ln x dengan 1 over x dx. So jadi dia akan jadi 1 over 2 integrate u square du. Kalau katakanlah awak tak adjust, ini kawan awak dia dah adjust. Okay. Kalau awak adjust yang macam ni lah, ln x square over 2, sini 1 per x dx. So bila ganti, sini dia akan jadi integrate u square over u du. Ini sebenarnya sama lah. Yang ni sama. Yang ni dia dah nampak, dia bawa keluar 1 per 2. Okay. So ni okay, tak ada masalah. Maksudnya kalau tengok step dia, let u, then dia differentiate, then dia ganti. Tapi ni tak betul ni. Bila ganti dalam soalan dah jadi u, mesti selepas tu mesti integrate terhadap u dulu. Must integrate with respect to u before we change back to answer in term of x. Okay. So ini maksudnya dia missing 2 markah. Dia missing 2 markah sebab bila tak ada integrate terhadap u, final answer ni kita tak boleh terima. Okay. So ini suppose dia kena letak kat sini ada satu lagi. Dia letak apa? Integrate 1 over 2. 1 over 2 integrate u square du, dia akan jadi 1 over 2 u cube over 3 plus c. Barulah dari sini dapat jawapan ni. So letak dia missing 2 markah. Boleh? Kalau tak ada, tambahkan dia. Padam ke, catat ke, tambahlah dekat awak punya solution. Okay. So, kalau yang sampel yang kedua pula, dia ada let u, lepas tu dia differentiate, then dia ganti seperti yang sepatutnya, integrate u square over 2 du, and then dia integrate terhadap u, akhir sekali, dia ganti balik jawapan dalam x. So, semua dia ada. 5 markah kat sini. Okay. Kalau yang sampel yang ketiga, ini yang contoh yang dia kata ni. Suka tulis tepi. Sambung bawah. Okay. Next time untuk chapter 2, sila salin bawah. Turun bawah. Biasakan. Kalau tak biasa dari sekarang, dia akan jadi tunggang langgang lah. Okay.
Yang first, let U equals to ln X squared. Betul ke salah? Salah. Ni dah salah dah. So automatik ni semua, kalau ikutkan jawapan akhir dia, sepatutnya salah lah kalau exam lah. Kita punya prediction, kalau U dah salah, akhir confirm salah. Tapi kita akan tengok setiap baris. Okay. Dia pilih U equals to ln X squared. So bila differentiate, ln X squared tu betul tak? Yang dia buat, yang awak buat. Kalau macam ni betul tak? Tak betul. Ln X squared kalau differentiate we get 2 over X. Kat sini U square over 2. Ini pun dah salah. Maksudnya automatik salah lah. Kadang-kadang awak buat tu betul. Tapi sebenarnya pilihan U awak tu salah. Tapi still dapat maka kaedah awak differentiate tu betul. Okay. So yang ni dah tentu salah. So jadi bila dia ganti, betul tak? Salah lah. Tapi kalau dia ganti dengan betul, hak dia punya yang awak buat tu, kita akan bagi markah. Okay, kalau tengok ni, dia ganti, betul, dia tak faham ni. Ini kena buat balik lah. Ni kena redo balik padam atau buat kertas lain lah. Ni kena buat baik. Seperti yang Media sebut kat atas tu. Ni tiba-tiba muncul DT. Dia tak tunggang langgang awak punya lah kerja ni. So, ni buat balik, praktis balik Okay. Next, kita move kepada soalan 5D. Yang ni tak ada masalah sangat. Okay. Cumanya, kita tengok dua-dua sampel ni sekaligus lah. Dia punya soalan dia is integrate 2x cos x square dx. Jadi kalau untuk kes ni, kita ambil U pada angle ni. Sebab apa? Kalau kita differentiate x square, suppose we get 2x. Dapat yang kat depan ni kan? Pilih yang ni, dapat kat depan ni. Okay. So, U equals to x square, both is pilih U yang betul. Then differentiate, suppose we get 2x. Kat sini dia dapat apa? Dapat apa? Dapat x. Betul ke salah? Salah. Ni tertinggal 2. Okay. Yang ni betul lah. Okay. Then, bila ganti, kat sini dah salah tau. Dekat DU ni dah salah. So, bila ganti tiba-tiba muncul 2. Ni tertinggal ke apa? Media tak sure. Mungkin tersalin tak habis lah. Okay. Tapi anggaplah kata ada 2. Ni betul lah maksudnya. Cuma yang ni DU ni sila letak di bahagian belakang ni. Buang sini. DU tu DU ke DX ke DY ke itu adalah maksudnya dia bagi tahu kita nak integrate terhadap apa. Okay. So ni pindah dia duduk belakang. So bila ganti ni suppose dia akan jadi integrate cos U 2x dx tu dia akan jadi U. So sini tak ada 2 lah. Kena buang. Ni tiba-tiba ada ni kan. Yang ni betul lah. Integrate cos U. Lepas tu dapat sin U plus C. Dan ganti balik sin x square plus C. So yang ni pun buang. Ini tak betul. Tak betul. Sebab apa? Sebab apa ni tak betul? Apa yang dia missing? Suppose dia after kita dah ganti soalan jadi U. Suppose we must integrate with respect to U. Suppose mesti dapat sin U plus C. Barulah ke sini. Ataupun ke bawah sekali ni lah. Media ulang lagi sekali. Substitution first mesti ada. Mula-mula kita buat apa? We choose U. U tu awak pilih dia ada tempat dia lah. Biasanya dalam bracket, dekat kuasa.
dekat bawah, ke atas. Dan awak kena test je. Bila kita pilih yang tu, dia mesti differentiate dapat di sebelah dia. Macam awak duduk sebelah-sebelah, pilih awak sebahagian daripada awak tu. Kata pilih tangan awak. Bila awak differentiate, mesti dapat tangan awak tu mesti rupa seperti kawan awak. Dia macam tu. Then, bila kita dah pilih U, kita dah differentiate, kita kena ganti dalam soalan. We must substitute U dengan DU tu into original equation. Then original equation dia X tukar kepada U. Lepas dah soalan dah jadi U, kita integrate terhadap U. Lepas tu akhir sekali, tukar balik jawapan dalam X. Okay. Seterusnya soalan 5E. Okay. Apa beza sampel pertama dan sampel kedua? Dari segi pemilihan U. Okay. Kita tengok dulu. Kalau tengok kat sini soalan dia, integrate sin X cos cube X dx. Apa maksud cos cube dx? This is actually cos X cube. Cos X darab cos X darab dengan cos X. Ada 3 cos X. So jadi kat sini boleh pilih U sebagai cos X saja. Sebab apa? Bila kita pilih cos X, kita akan dapat differentiate negatif sin X. Ada rupa sin X kat sini. So sebelah ni memang ada sin X. So ini pilihan yang betul lah. Okay. Dan bila ganti, dia akan jadi negatif integrate U cube du. Kita tinggal di U lah. Okay. Dan dia integrate terhadap U, dia dapat negatif 1/4 U kuasa 4 tambah C. Akhir sekali dia tukar balik jawapan dia. Ni betul lah. Okay. Yang ni pula, dia pilih terus semua. U equals to cos cube X. Dia differentiate, dia dapat negatif 3 cos square X sin X. Kalau ikut Madam punya konsep, kalau kita punya substitution, pilihan U kita mesti dapat kawan sebelah dia. Dapat tak kawan sebelah dia? Ada tak kawan sebelah dia ni? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau ikut segi pemikiran dia, maksudnya dia dah tersimpang lah. Kalau ikut kan. Kalau Madam punya, maksudnya Madam suruh awak fikir, awak pilih U tu mesti dapat kawan sebelah dia. Ini sekarang bila differentiate dapat tak kawan sebelah dia? Tak dapat. So then, kalau ikut, dia akan menyimpang dah. Okay. Tapi bila tengok sini dia ganti, integrate dia ganti dekat ni dia ganti dekat dx lah, dia ganti dekat dx. Dia buat dx sebagai subjek. Okay. So dia jadi du over negatif 3 cos square x sin x. Lepas tu dia simplify lah, dia dapat integrate 1/3 cos x du. Okay. Then cos x ni dia ganti, kalau tengok kat sini, U dia cos cube X. So jadi U kuasa 1/3 sama dengan cos X. Okay, punca kuasa 3. So then dia ganti masuk dalam ni. Dia integrate, dia dapat negatif U kuasa 4/3/4 tambah C. Okay. Then kat sini, kalau tengok dia punya U dia cos cube X. So bila dia ganti kat sini, cos cube X negatif U kuasa 4/3/4 tambah C. So dia akan jadi negatif cos cube X kuasa 4/3/4 tambah C. So sini dia hilanglah kuasa 3 tu. Dia tinggal kuasa 4. So dia still betul. Cuma dia macam
dia nak pergi Kuala Lumpur. Sepatutnya dia lalu mana? Negeri mana dia lalu? Lalu Penang, lalu Perak kan? Dia macam pergi Kelantan, pergi Johor dulu, patah balik pergi Kuala Lumpur. Macam itulah. Dia pergi jauh. Macam tu. So jadi medium tak nak awak buat macam ni ya. Dia nak awak fikir macam sampel yang pilih U equals to cos X. Biar awak pilih U tu mesti ada sebelah dia. Okay. Yang ketiga, yang ni samalah. Ini sama macam yang sampel kedua. Alright. Seterusnya kita move kepada 5F. Okey, 5F ni pun sama. Dia apa yang Maiden dah tegur dekat atas tadi. Okey. Yang pertama, dia punya soalan ni integrate E kuasa 3X tambah X square over E 3X tambah X cube kuasa 2 dx. U equals to E kuasa 3X plus X cube. Then differentiate we get 3E 3X plus 3X square. This is correct. Then factor 3, because kat atas ni dia tak ada 3 kan. So factor 3, kita dapat E kuasa 3X tambah X square dx. This is correct. Then bila ganti dia akan jadi integrate 1 over U cube du over 3. Okay. Dia integrate U kuasa negatif 3, we get U power negative 2 over negative 2 plus C. This is correct. Then finally, dia simplify, we get negative 1 over 6 E kuasa 3X plus X cube square plus C. Okay. Maksudnya dia tersusun lah. Betul lah ni. Okay. Yang kedua ni, dia pilih U betul tak? Betul tak U dia? Betul kan? Dia differentiate betul tak? Du dx equals to 3E 3x plus 3x square. Betul. Then, dia adjust ni betul tak? Dia factor tak? Dia factor. Betul. Okay. Then, bila dia ganti masuk, betul tak ni? Yang ni betul tak kat sini? Sini. Betul tak? Dia tak ada decimal integration lah. Kalau tengok sini, 1/3 ada. U kuasa negatif 3 pun ada. Du pun ada. So, ni betul lah. Okey. Dia integrate betul tak ni? 1/3 U kuasa negatif 2 over negatif 2 tambah C. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Then dia simplify, dia dapat negatif 2 over 3 U kuasa negatif 2 tambah C. Betul tak? Tak betul. Sebab apa? Dia darab ni salah ni. 1/3 darab dengan negatif 1/2. Sepatutnya negatif 1/6. So ni dia salah lah kat bawah ni. Yang ni kena buat betul. Okay. So dia hilang satu markah kat sini ya. Alright. Seterusnya kita move kepada G. Integrate negatif tan X dx. Okay. Awak kena tukar. Kalau soalan dia integrate tan X, cot X. Cot X tu ada soalan yang dekat 4H kan. Hari tu tak ada 4H kan. Ini semua kena tukar bentuk dia. Kalau tan X tukar dia jadi sin X over cos X. Kalau cot X tukar kepada cos X over sin X. So then awak boleh buat substitution ataupun guna integrate f prime X over fx. Kalau f prime X over fx dapat apa? Dia dapat ln fx plus c. Jadi ingatlah yang ni. Kalau tak ingat sila guna substitution. Okay. So pilih u yang di bawah. Dia akan dapat du dx equals to negative sin x. So then dia ganti, dia dapat 1 over u. Negative sin x dx is du. So then dia differentiate log u plus c. Akhir sekali dia dapat
ln cos X plus C. Okay. Yang sampel yang kedua, apa yang dia tak ada? Dia tanya. Apa dia yang dia tak ada? Dia ada U tak? Sama tak dengan U dia ni? Sama. Differentiate betul tak? Betul. Ganti betul tak? Betul. Integrate terhadap U ada tak? Tak ada. So sepatutnya kena tambah kat sini. Yang ni kena buang. Kena tambah apa? Ln U tambah C. Barulah sambung ni. So maksudnya dia hilang 2 markah. Okay? Ini dia ulang banyak kali dah kan? Setiap soalan ada. Okay. Next kita move kepada 5H. Okay. Yang ini integrate EX over EX plus 4 dx. U dia mesti EX plus 4. Dan differentiate du dx is EX. Bila ganti dia jadi integrate 1 over U du. Then integrate 1 over U, we get ln U plus C. Akhir sekali ln EX plus 4 plus C. Sampel yang kedua ni, dia buat skrat. Tak tahu. Ni. Dia lupa ke apa ke, dia pun tak sure. Dia pilih U betul, dia differentiate betul, dia ganti pun betul. Tapi bila start kat sini, dia macam hanging. Tak tahu. Ni medium nak. Siapa tahu tulisan masing-masing tahu lah kan. Tengok ni. Semak balik awak punya solution. Kalau tak lengkap ni, sila lengkapkan yang ni ya. Lupa ke apa ke, pening ke waktu tu kan. Alright. Seterusnya soalan nombor 6. 6A. Yang ni dia suruh buat integration by part. Integration by part, dia punya langkah dia sama je. Maksudnya, kalau ikutkan step 1, mesti choose U based on Lopez. Kalau ikutkan ini, U dia sepatutnya polinomial dulu ke eksponen dulu? Kalau ikut ni, polinomial dulu. Mesti U equals to X. Kalau buat U equals to E to X, apa akibat dia? Kosong. Terus kosong. Dia pangkal, maka dia terus tulis kosong. So, dia mesti U sama dengan X. Kalau siapa-siapa buat U equals to E to X, pangkal terus kosong. Okay, setakat ni dia tak jumpa lah yang macam tu. Alright. Dan dv dia mesti E to X dx. So, ni betul lah. Ni betul. Okay. Dan dia mesti ganti dalam formula yang betul. Formula dia betul. Sila buat formula yang betul. Integrate U dv equals to UV minus integrate V du. Tolak ya. Tolak bukan tambah kat sini. Pokok dah terbuat tambah. Okay. Then integrate U dv dia punya soalan. Belakang ni yang kita kena ganti. UV minus integrate V du. U dia X. V dia E to X over 2. Minus integrate E to X over 2 darab dengan dx. Du dia dx. Okay. Finally awak kena integrate bahagian belakang ni ya. Dan letak plus C. So this is correct ya. Okay. Fundamental dia first mesti betul lah. Kalau first tu salah, automatik terus kosong. Dia tak ada markah kesian lah. Kaedah dia memang dah salah. Kalau substitution dia masih ada budi bicara dia. Tapi kalau integration by part dia mesti dia very strict lah. First step dia dah strict. Okay. Kalau V pula, ini apakah U dia? Dia combination between polynomial dengan trigo. So, U dia suppose polynomial dulu. Mesti U sama dengan X. Kalau siapa buat sin to X, dia salah. Awak kena betul lah. Okay. So, du dx, dia satu du dx. Integrate. Okay. So, dia ada ganti ni pun. Okay. Dan akhir sekali, negatif 1/2x cos to x plus sin to x over 4 plus c. So, ni betul lah. Okay. Yang ni tak ada masalah sangat.
Kalau awak follow step dia betul. Yang ini U dia mesti ln X. Siapa-siapa buat U equals to X cube, salah. Okay. So ni dia ganti ln X, X power 4 over 4 minus. Dan akhir sekali dia dapat X power 4 over 60. Okay. Betul lah? Mesti macam ni ya, mesti macam ni. Kalau tak buat macam ni, sila buat macam tu. Okay. Seterusnya soalan 6. Integrate E X square E kuasa negatif X dx. Okay. Dia pilih, dia combination between polinomial dengan eksponen. So polinomial adalah polinomial datang dulu kan. So mesti U dia U equals to X square. Yang ni pun U equals to X square. Then dV dia E kuasa negatif X dx. So dapat V equals to negatif E negatif X. Du 2X dx. Okay. Hak ni kan. Yang ni. Medium. Medium rasa dia pening. Awak pening ni. Yang tulis macam ni. Sepatutnya mesti tulis U. Lepas tu du. Sini dv. Sini v. Ni tulis U, du, v, dv. Sepatutnya mesti datang dv dulu. Baru dapat v. Kita tahu seperti di sini. Adakah salin? Ataupun memang awak jenis tulis tunggang terbalik? Dua je yang kita simpan dengar. Tak tahulah. Tapi sepatutnya kalau ikut follow yang betul, ya, macam inilah cara tulis kita. Kan? Ni apa ni? Ini buatan soalan. Okay. Bila dia ganti UV, X square, negatif E, negatif X, tolak. Negatif E, negatif X, darab 2X dx. Okay, betul. Then, bila tengok bahagian belakang ni, dia dapat X E negatif X dx ni. Yang ni tak boleh direct integrate. Kalau ABC, soalan ABC, dia boleh terus integrate kan? Yang ini belakang dia akan dapat bentuk yang kita kena buat another integration by part kat sini. Kena buat lagi satu integration by part. So that's why U dia equals to X, dV dia E negatif X dx. Okay. So then dia ganti, dia dapat ni negatif X square E negatif X plus ni dia salin daripada atas ni. Plus 2 dia masuk X E negatif X tolak negatif E negatif X dx. Okay, betul lah ni. Dan akhir sekali dia dapat jawapan macam ni. Dia punya step dia nampak lah ni. Dia nampak ni kena buat another integration by part. Sampel kedua ni dia huru hara sikit. Sila tulis bagi jelas lah. Awak sendiri kalau medium tanya, awak tahu nak jawab. Okay. Seterusnya soalan nombor 7. Ini partial fraction kan? Kita dah buat banyak dah partial fraction. Cumanya medium faham awak punya solution ni. Cuma bila exam, bukan exam, bila assignment, tulis tu bagi jelas. Baru kita boleh bagi markah. Selalunya dilema tau, bila nak bagi, nak tolak, faham. Tapi bila nak bagi, dia tak tulis dengan betul. Dia dalam dilema. Okay, so awak kena tulis dalam assignment mesti betul. Okay. Yang ini soalan dia is integrate. Soalan pun tak tulis ni. 1 over X minus 3, X plus 3 dx. Okay. So dia dah tahu kena buat partial fraction. So dia dah express partial fraction. Betul. Dia jadi 1 over X minus 3, X plus 3 equals to A over X minus 3 plus B over X plus 3. Then, dia darab, dia dapat macam ni. Walaupun dia tulis terbalik tapi betul. Okay. Then dia cari B dan A dengan substitute X negatif 3 dengan X 3. Dia dapatlah both ni. Okay, correct. Then, sepatutnya dia punya jawapan ni, tulis kat bawah ni. Tulis kat atas ni. So kalau tulis kat atas ni pun tak ada masalah. Dia akan baca.
Okay. So ini sepatutnya 1/6. Patutnya ditulis 1/x minus 3 x plus 3 equals to 1/6 x minus 3 plus 1/6 x plus 3. Tulis dulu jawapan partial fraction tersebut. And then yang ini buang. Salin dia punya soalan, barulah ganti kat sini. Salin soalan, ni soalan. Macam ni ya. Ni soalan dulu. Lepas tu ganti balik partial fraction dalam soalan. And then integrate, mesti ada plus C. And then they simplify answer. Okay. Dia punya step dia macam tu lah. Okay. Awak buat betul dah. Cuma dia nak betul yang tu je. Dari segi penulisan. Okay. Yang kedua, ini pun samalah. Dia punya express partial fraction ada. Ini dia simplify sebab dia nak cari A dengan B. Dia dengan ganti x equals to -4, x equals to 3, dia dapat A 1, B -1. Dia salin, dia ada jawapan tak ni? Dia tak tulis jawapan kan? Patutnya kena ada jawapan partial fraction. 7/x square plus x tolak 12 sama dengan A dia 1/x tolak 3 tolak 1/x tambah 4. Dekat sini je. Sebelum yang ini. Okay. Kat sinilah bahagian sini. Kena buat arrow kawan. Okay. And then yang C pula. Dia ada tak partial fraction? Ada. Yang ni dia kurang berkenan sikit. Dia guna kaedah compare coefficient. Tapi tak apalah. Media suggest guna substitution. Kalau tak ni dia boleh je, tak ada masalah. Betul je. Cumanya dia buang masa sikit lah. Okay. So dia punya dia darab, dia dapat ni. Okay, lepas tu dia cari ABC. Semua ada. Okay, then dia ada jawapan dia. Ni jawapan dia, jawapan partial fraction. Dia ganti soalan tak salin ni. Salin dulu soalan. Soalan x plus 3 over x minus 1, x plus 1 square dx. Then ganti masuk dalam soalan dia. Integrate dan dia simplify. Okay. Yang ni bolehlah, okey lah, cuma tak suka kaedah. Tak suggest awak guna kaedah compare coefficient. Alright, untuk D pula. Yang ni okey tak? Tanya awak. Ada tak partial fraction dia? Ada. Then dia darab ni ada. Dia cari A, B, C ada. Dia guna kaedah substitution. Ada tak jawapan partial fraction? Tak nampak kan, kecil. Ada tak jawapan partial fraction ni? Tak ada. Ni tak ada. Ni kena letak 1/x square plus 1 equals to 1/x plus negative x over x square plus 1. Barulah ganti masuk dalam soalan. Lepas tu dia integrate. Dia integrate. Dia tak simplify ni. Yang ni dia tak simplify. Kalau nak simplify, macam mana nak simplify ni? Kalau ln tolak ln, dia jadi bagi. Dengan syarat 1/2 ni kena bawa jadi kuasa dulu lah. Okay. Tak pasal ada. Okay. Then soalan 8. Yang ni madam just nak tunjukkan soalan dengan jawapan ni tak tally ni. Yang buat ni soalan ni. Awak kena kan tulis awak kan? Kenapa ni? Yang ni soalan dia 2x square tambah 4x tambah 3. Sini 7x square tambah 3x tambah 2. Tak tahulah. Salin di tempat yang salah ke? Dah kena pasti orang dia. Hopefully dia kena pastilah. Okay. Dan question 8.
Yang ini yang betul lah. Okay. Bisa dia kecil sikit. Okay. Soalan dia first, dia suruh cari value A, B. Dia dah bagi siap-siap tu kan, partial fraction dia kan. Dan dia ada hence. Hence ni maksudnya awak kena pakai yang ini untuk solve yang ni. Okay. So maksudnya kena buat partial fraction. Okay. Dia dah bagi dah kat sini. So awak dapat A dia 2, B dia 1. A dia 2, B dia 1. Okay. So dia akan dapat 2 x square plus x plus 1 over x square plus x plus 1 plus 2x plus 1 over x square plus x plus 1. Okay. Ni dia pecahkan dia pecahkan. Tapi bentuk dia seperti inilah, seperti yang sepatutnya. Okay. So then dia simplify, dia dapat 2 tambah 2x tambah 1 over x square plus x plus 1. Ini adalah jawapan partial fraction. Part first lah, dia ada dua benda dia tanya. Macam A dengan B kan. Yang ni A, yang ni B. Katakanlah. Okay. So A dia dah jawab, and then the B ni kena pakai jawapan ni untuk jawab soalan integration tu. So jadi dia kena ganti. Ganti dalam soalan tu dengan 2 tambah 2x tambah 1 over x square plus 1. Seperti inilah. Okay. And then integrate 2 ni tak ada masalah. Dia akan dapat 2x. Sini 2x. Tapi yang belakang ni kena buat sama ada awak guna f prime x over fx ataupun guna substitution. Kalau guna integrate f prime x over fx, dia lagi pantas lah. Dia terus dapat ln fx plus c. Okay. Dia terus boleh dapat yang ni lah. Okay. Tapi ni betul lah. Ni betul. Tak apa. Cuma dia jadi panjang saja. Okay. So habislah tutorial 1.2 dan 1.3. Okay. Kita stop berapa minit? Nak berehat dulu sebelum media nak continue lecture chapter 2 pula. Nak berapa minit? 7 minit? 5 minit? Okay. Boleh, nak pergi tanda boleh. Kita mula balik pukul 9 .